آل الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat berapa? Surah apa ayat berapa? Surah apa? Ha? Surah apa? Ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Innahu alimun bidzatis sudur. Sekiranya kamu kufur, ini menjadi orang yang kafir dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala terkaya daripada kamu, yakni Tuhan tidak memerlukan iman kamu dan tidak meredai kekufuran bagi hamba-Nya. Dan sekiranya kamu bersyukur, nescaya Dia meredai kesyukuran itu bagi kamu. Dan tiadalah seorang itu memikul beban orang lain, kemudian kepada Allah kamu, kepada Tuhan kamu tempat kembali. Lalu diberitakannya kepada kamu akan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Ta'ala, Maha mengetahui akan isi dada yang disembunyikan dalam hati. Pada ayat yang berbunyi in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Sekiranya kamu kufur, sesungguhnya Allah Ta'ala terkaya daripada kamu, yang tidak memerlukan iman kamu. Kerana kita beriman kepada Allah Ta'ala tidak mendatangkan manfaat kepada Tuhan, bahkan mendatangkan manfaat kepada kita. Ya, kita yang memerlukan manfaat, adapun Allah Ta'ala Dia Maha Kaya. Sama ada untuk beriman atau tidak, Dia tidak menjejaskan ketuhanan Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Uraian ini setelah Allah Ta'ala membawakan bukti tentang keesaannya, ketunggalan Allah Ta'ala, segala zat, sifat dan af'alnya, dan menyebutkan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan menyembah berhala itu tidak ada bukti kebenarannya. Penyembah berhala ialah gulungan-gulungan yang sesat, gulungan-gulungan yang tidak mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gulungan-gulungan yang akan menerima azab yang sangat pedih di akhirat apabila mereka tidak berhenti dan bertaubat daripada kekufuran mereka itu. Mana mereka telah tersasar mengambil penyembahan
Penyembahan yang sebenar hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sebab Allah Ta'ala sajalah tunggal menjawat jawatan ketuhanan. Yang lain adalah abdi dan hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setelah membawakan bukti, hujah, dalil yang kukuh tentang keesaan Allah Ta'ala, dan menyebut pula golongan-golongan orang-orang yang sesat yang menyembah berhala, patung-patung yang dipahat, diukir dari batu dan kayu, yang seolah-olahnya mereka sudah tidak berakal lagi. Lalu disusulnya di sini dengan menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat kaya, yakni tidak berhajat. Itu makna kaya. Selagi manusia itu berhajat, dia tidak dipanggil kaya pada istilah ketuhanan. Adapun pada istilah makhluk ni, nampak di banyak harta orang panggil dia kaya. Ya, banyak kewangan dia, banyak simpanan dia dan sebagainya, dipanggil kaya. Kaya ni nisbah dengan manusia, nisbah banyak. Adapun Tuhan bukan itu nisbahnya. Sebanyak mana harta manusia, dia sentiasa dalam kurungan berhajat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dia sentiasa memerlukan bantuan dari Allah Ta'ala senapas demi senapas. Kalau Tuhan tarik saja bantuan dia, dia akan habis. Ya, Tuhan putuskan madad, putuskan bantuan dia, imdad dia, maka manusia akan hancur. Maka oleh kerana itu, selain daripada Allah Ta'ala, yang bernama makhluk adalah sifat asasi mereka ialah berhajat, bergantung, terikat, tertambat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada yang kaya melainkan Allah Ta'ala sahaja. Bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat kaya, yakni tidak berhajat sesuatu kepada makhluknya dan tidak memerlukan keimanan dan kesyukuran mereka. Semua Ta'ala suruh dia bersyukur supaya mereka ini sedar akan ketuhanan Allah Ta'ala. Dan sebagai tanggungjawab, adapun manfaat daripada kesyukuran, manfaat daripada amal adalah kembali kepada makhluk balik. Dia tidak kembali pada Tuhan. Itu dalam hadis yang panjang, kalau sekiranya manusia ni, insukum wa jinnukum, ya, daripada manusia dan jin di kalangan kamu semua, menjadi satu hati yang satu menyembah Allah Ta'ala, tak ada seorang pun derhaka ke Tuhan, tidak sedikit pun menambahkan kemuliaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Sebab dia sudah cukup. Kalau mafhum daripada bertambah, bermakna asal dia kurang. Benda bertambah ni benda yang menerima kekurangan, baru dia bertambah. Dan begitu juga sebaliknya, kalau sekiranya di kalangan manusia, jin semuanya, ya, bersatu hati tidak mentaati Allah Ta'ala, sedikit pun tidak menjejaskan ketuhanan, kehebatan Allah, kekayaan Tuhan. Ya, itulah Tuhan sebenarnya yang bersifat dengan sifat maha kaya. Dia tidak terikat, bahagian dia yang mengikat segala makhluk. Dia tidak tertambat, bahkan semua makhluk tertambat dengannya. Dia tidak berhajat, bahkan semua makhluk setiap saat, setiap detik berhajat kepada dia. Kalau putus bantuan Tuhan, maka rebahlah manusia. Ia telah menayangkan perbezaan antara sifat makhluk yang hina, yang rendah, dengan sifat ketuhanan yang mulia, yang maha tinggi. Dan tidak memerlukan keimanan. Allah Ta'ala suruh kita beriman tu, manfaat dia balik kepada hamba, supaya mereka tidak dibenam di dalam neraka di akhirat. Tuhan. Bukan lebih makna Allah Ta'ala pakai semua sembah dia, naik makam dia, ataupun naik kedudukan dia lagi tinggi. Tidak. Ya, itulah sebaliknya. Dia pakai melawan Tuhan pun sedikit pun tak turun ketinggian makam Allah Ta'ala, ataupun tinggi darajat ketuhanan. Andai kata mereka itu engkar, tidak mahu beriman, tidak ada hal itu akan menyusahkan Allah Ta'ala sedikit juga pun, man tidak menjejaskannya. Hal ini sebagaimana firman-Nya semasa
menghikayatkan Nabi Musa alaihissalam yang telah berkata kepada kaumnya yang engkar, seperti pada ayat 8 surah Ibrahim, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Sekiranya kamu kufur, tidak beriman, kafir dengan Ta'ala, bersama-sama dengan orang-orang yang di muka bumi ini, pakat semua tak beriman, seluruhnya, sesungguhnya Ta'ala sememangnya maha kaya lagi maha terpuji. Itulah jarak perbezaan antara Khalik pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Betapa hebatnya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang tidak berhajat kepada sebarang faedah dan tidak pula akan menjadi rugi. Itu sifat kamalat kesempurnaan Allah Ta'ala. Mana dia tidak pernah menerima sebelum, sedang dan akan datang akan segala makna kekurangan dari sudut zatnya, sifatnya, af'alnya. Tidak sebagai manusia yang berlaku sebalik. Kemudian disebut dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan tentang firman Allah Ta'ala, iaitu dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjalil qalbi rajulin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'ah. Ini di antara sebut tadi. Ya ibadi, wahai hambaku, kalau orang yang mula-mula hingga yang penghabisan kiamat besok, dari bangsa manusia, Nabi Adam, ya, dan itulah jin, semuanya berkeadaan menjadi orang yang paling jahat hatinya daripada kamu. Mana sejahat-jahat manusia, menyekutukan Tuhan, yang buat segala benda-benda yang Tuhan larang. Dan saya sedikit pun tidak mengurangkan kerajaan Allah Ta'ala, sedikit pun tidak menjejaskan kerajaanku, mana kerajaan Allah Ta'ala. Sebab adalah maha sempurna. Kekurangan bagi Allah adalah mustahil. Kesempurnaan bagi Allah adalah wajib. Kata Tuhan bersifat sebaliknya, tak sempurna, tak ada satu makhluk pun yang ada. Tuhan bersifat dengan kekurangan, tak ada satu makhluk pun yang maujud. Jadi kewujudan makhluk ini menunjukkan dengan jelas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesempurnaan dia tidak berkait langsung dengan sesiapa pun. Dia tak berkait. Bukan dengan sebab manusia taat berkait makhluk dia jadi hebat, atau manusia maknanya melawan dia jadi kurang, tak ada. Kita tak ada. Dapat sokongan, banyak pilihan raya, menang lah. Tak dapat, kalah lagi. Maknanya apa? Kita berkait sama-sama. Pada hakikatnya, itulah sifat makhluk yang lemah dalam serba-serbi. Firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifah. Dijadikan manusia serba-serbi dalam kedhaifan dan kelemahan. Kita disuruh manusia ini kenal dan ambil tahu, pegang menjadi akidah dan makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenarnya, hasil daripada mereka mematikan san'illah, kejadian-kejadian Tuhan yang maha hebat. Maksudnya seandainya seluruh manusia, bangsa manusia dan jin yang menjadi makhluk yang jahat semuanya, tak ada satu pun yang sujud kepada Ta'ala, tak ada satu pun yang taat kepada Ta'ala, kehidupan pun penuh dengan maksiat mungkar, jawab dia tidak akan menjejaskan kerajaan Allah barang sedikit jua pun. Sedikit pun tak jejas. Yang dibuat tu balik pada diri mereka sendiri. Sebab mereka manusia yang membuat kerja-kerja maksiat ni sebenarnya manusia yang bodoh. Sebab dia menyiapkan diri dia untuk diazab oleh Allah Ta'ala.
Qala Allah Ta'ala wala yarda li ibadihil kufr, dan tidak meredai kekufuran bagi hamba-hambanya. Wala yarda, dan tidaklah meredai ia, yang Allah Ta'ala tidak reda di ibadihi, di kalangan hamba-hamba dia, al-kufra, kekafiran. Kufur adalah satu sifat. Siapa yang bersifat dengan kufur, maka dipanggil orang tu kafir. Sebagian iman adalah sifat iman. Bila seorang tu bersifat dengan iman, dipanggil orang tu mukmin. Islam, siapa yang bersifat dengan Islam, dipanggil muslim. Nifak tu sifat, siapa bersifat dengan nifak, dipanggil munafik. Kalau gamai dipanggil munafikin, jamaah dia. Ini dalil bahawasanya Allah Ta'ala tidak menerima kekufuran. Allah Ta'ala tidak menerima akan kekufuran. Wala yarda, dia tidak reda bagi hambanya melakukan kekufuran sehingga dia menjadi kafir dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menyukai dan tidak menyuruh hamba-hambanya supaya berkeadaan kufur, yakni melawan Allah Ta'ala. Engkar bahasa dia, engkar bahasa kita. Ya. Dia orang kata orang ini engkar, nampak kalau kata kapi yang paling penting. Sama ni benda. Yakni Allah Ta'ala tidak menyukai, tidak reda hamba-hambanya supaya berkeadaan kufur terhadap Allah Ta'ala dengan memuja patung dan berhala. Tuhan pencipta, dia mengambil patung, tak ada apa makna. Ya, mensyirikkan Allah Ta'ala dengan berhala dan patung dengan makhluk. Ini kerjaan yang paling besar, jenayah dengan Allah Ta'ala. An-nas fi naba'in azim akhluku wa arzuku wa yubadu ghairi. Manusia ini berada dalam jenayah yang paling besar dengan Allah Ta'ala. Kes kesalahan yang paling besar, dahsyat dengan Tuhan ialah aku jadikan akan dia, aku rezekikan akan dia, tiba-tiba disembah yang lain dari aku. Ya, itu berhala tu benda-benda remeh, benda yang tak ada nilai. Batu tak boleh bergerak, ya, kayu-kayu yang tak boleh, maknanya mengadakan ataupun menolak kemudaratan, dibuat daripada kayu, batu dan sebagainya, yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat kepada pemuja dia. Berhakikat memberi mudarat Allah Ta'ala, memberi manfaat pun dia. An-Nafi' itu nama Tuhan, Al-Mudhir itu pun nama dia. Ya, maknanya dia segala-galanya. Itulah makna ketuhanan, bahawa semua itu milik Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia bersembah yang lain. Kemudian wa in tashkuru yardahu lakum, akas balik tadi. Jadi Tuhan tak reda kalau kufur. Yang sini kalau kamu syukur, Tuhan reda. Apa makna syukur? Ialah tasarruf ma an'amallahu ila ta'ala. Kita mengguna pakai nikmat-nikmat Allah kepada benda yang diredai. Apa yang Tuhan paling reda, bahawa manusia itu taat, beriman kepada dia, menyerah diri, iaitu Islam, kepada dia, untuk mendapat keredaan daripada Ta'ala. Syukur ada tiga makna, tiga pecahan. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan arkan ataupun al-jawarih, anggota. Syukur dengan hati, bahawa kita yakin, berakidah dengan akidah yang sebenar. Syukur dengan lisan, kita melahirkan ucapan-ucapan pemujian, alhamdulillah, nahmadullah, macam-macam lah, ya. Dan syukur dengan arkan, dengan mana anggota kita, ialah kita gerakkan semua anggota mentaati perintah Allah SWT. Mata dia melihat benda yang datangkan mengiktibar kebaikan, datangkan kesedaran kepada kebesaran Tuhan. Ya, dia tidak guna mata untuk melihat benda-benda maksiat yang diharamkan. Itulah yang lain. Kaki tangan, ya, pendengaran dia, pemikiran dia, semua digunakan pada jalan Allah Ta'ala. Itu dipanggil orang yang bersyukur, golongan syakirin. Yang ini mengikut peraturan Allah Ta'ala, bahawa beriman dengan Allah
dan mentaatinya adalah satu jalan yang diredai oleh Allah. Kalau di kufur tadi dah sebut la yarda wa la yarda li ibadihi al-kufra. Tuhan tak reda hamba-hambanya duduk dalam keadaan kufur. Yang akan diberinya pula pahala bagi mereka yang syukur. Maka bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala kerana mahu beriman dengan adanya kewujudan Allah Ta'ala dan mentaatinya. Sekarang nikmat iman itu sendiri adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Kalau itu saya akan menambah lagi nikmatnya. In syakartum la azidannakum. Bersyukur aku tambah. Qala ta'ala wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dan tiada seorang itu memikul beban orang lain. Siapa yang buat kebajikan, dia dapat. Siapa membuat, maknanya kedarkaan, dia juga tanggung. Yang ni pada hari kiamat, besok hari manusia kiam, diri balik, bangun daripada di padang mahsyar besok, daripada kubur, jalan untuk pergi ke mahsyar, himpun. Mana tidak ada akan menerima pembalasan daripada usaha lain. Mana mereka tidak menerima pembalasan daripada pembalasan usaha orang lain. Dia tak semayang, orang lain semayang. Apa tu orang lain tu? Bagi kat dia. Boleh. Kiem-kiem. Semain Jumaat, air letih yang kiem boleh. Ni kan boleh kiem-kiem. Jadi maknanya apa? Siapa yang buat, ditanggunglah. Kepada asal itu. Sama ada ia merupakan dosa atau pahala. Amalan dia tadi pahala dia dapat, dosa pun ditanggung. Dilakukan oleh orang lain, masing-masing akan memperolehi dari hasil pekerjaannya amalan dia tadi. Kalau baik dibalas baik, dan kalau jahat dibalas jahat. Adapun hadiah, kita hadiah kepada orang lain. Pahala dia kita hadiah tu sampai. Nanti bahasan dipanjang lagi. Qala ta'ala summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Tuhan kamu tempat kembali, lalu diberikannya kepada kamu akan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Marji' tempat kembali kita besok ialah akhirat kepada Ta'ala. Kemudian di sana Tuhan menayangkan keadilan dia. Semua apa yang dibuat itu akan didedahkan, diberitahu dengan hisapnya, dengan timbangan amalnya, ya. Lepas tu kita apa saja kerja nak buat, kena ingat sana. Sana penutup dia. Ya. Jangan kita buat keputusan satu tindakan berdasarkan keadaan hidup di dunia ya. Ini kalau dapat buat ni banyak masuk kan. Banyak untung ni. Tu lumayan dia. Akhir situ dapat tu, mana saya dapat bolehlah itu. Ya, dosa pahala tak kira. Dia pakai sapu. Tu orang yang rugi. Rasulullah tak benarkan, Quran tak benarkan bertindak sedemikian. Bahkan Rasulullah menyatakan iza arata anta fala amran fatadabbar akibatah. In kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kamu nak melakukan satu kerja buat, hendaklah kamu fikir apa kesan balasan di akhirat. Kalau baik teruskan, kalau tidak sila berhenti. Itu hadis yang pendek, ringkas, padat. Maknanya terkait antara kita dengan kehidupan al-hayat ba'dal mamat, kehidupan selepas mati. Ini lagi besar ni. Yang ni ke akhirat jualah tempat kembali kamu. Semua akan menunggu masa ni. Yang dah pergi. Kan? Yang akan datang pula, semua tu akan balik. Tak ada siapa boleh tongkat langit. Untuk menemui Tuhan kamu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Tuhan yang melihat segala apa yang kamu kerjakan di dunia. Sebab bagi kita wakafa billahi alima. Ya.
kafa billahi basira. Cukup bagi kita Tuhan yang mendengar, melihat semua dia. Buat amalan itu cukup. Jangan tak cukup. Kalau dia tak cukup dengan Tuhan punya pemandangan, pengetahuan, maka dia akan jadi insan yang sesat dan rosak. Boleh sebab bila dia tak cukup dengan Tuhan pandang, dia nak suruh orang pandang. Dia nak dia orang pandang, habis amal dia masuklah penyakit riya, ujub, sum'ah, macam-macam. Ya. Jadi dia berpura-pura dalam amal, dia pembohong dengan amal. Orang riya ni termasuk amalan munafik ada kat dia. Ya. Zahir macam sembah Tuhan, ya now. Tapi dalam tempat lain dia pusing. Dia mencari maknanya dengan menggunakan amalan agama untuk dunia dia. Maka ini sejahat-jahat manusia. Ya. Apa amalan dunia ni? Pangkat, jawatan, sebutan, nama, glamour. Ya. Sebab orang yang suka kepada pujian orang dalam ibadat dia, mana orang tu sejahil-jahil dan sebebal-bebal manusia. Manusia paling bodoh dan paling bangang itulah dia. Orang buat ibadat nak menghadap Tuhan, dia buat ibadat menghadap orang, tak pasal-pasal. Sebenarnya kan buta mata hati dia. Dia tak kenal Tuhan yang sedang melihat dia maknanya. Dan banyak benda ni. Ya, buat amal. Kosa kata kita lah tuan-tuan, yang zaman kita ni sahabat tak ada, tabi'in sahabat tak ada, Rasul lagi dah tak ada. Zaman Rasulullah berlaku. Zaman Rasulullah dalam pimpinan, dalam peperangan, bila habis peperangan, sahabat tunjuk haza syahid wa haza syahid. Rasulullah kata kalla, tidak. Macam zaman Rasulullah ada. Berperang pula bersama dalam saf dengan Rasulullah SAW. Maknanya kalau benda ni boleh berlaku zaman Rasulullah SAW, maka kita tak ambil perhatian, kita rasa macam kita buat dia dah bagus saja. Jawab orang tu terperangkap dari situ. Terperangkap di akhirat. Ya, barang siapa yang tidak menilik betul-betul mengambil perhatian dalam perkembangan urusan dalaman dia, hanya dia tertipu dengan cantik luaran saja, maka dia akan menjadi orang muhsin, akan menyesal besar di akhirat. Ya, nak balik dah tak boleh kan? Itu bahaya besar. Kata Rasulullah SAW menyatakan, ini akhuku ma akhafu ala umat. Aku terlalu bimbang kena pada umat. Kalau Rasul yang kata nak ikut dia, Rasulullah sendiri sangat bimbang pada umat dia. Apa? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Ar-riya. Rasul bimbang penyakit riak kena kat umat. Tiba-tiba kita tak ada bicara pun. Tak tahu apa buat, tak tahu. Buat seronok luar je. Ini orang yang mudah ditipu oleh nafsu. Ya, kebanyakan dia kena penyakit perasaan. Ya. Orang yang baik dia tak pernah memandang diri dia baik. Ya. Orang yang baik dia takkan pernah memandang diri baik. Kalau dia pandang dia hebat, dia handal je, orang tu semua orang masuk longkang. Ya. Sebab dalam hadis Nabi kata, iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubah. Apabila Allah Ta'ala nak memilih hamba tu jadi selamat, baik dunia, selamat, baik akhirat, tiga dalam hadis. Pertama, faqahu fid din. Allah cempakkan dalam hati dia minat mencari dan memperkasakan ilmu Allah Ta'ala yang ada tersimpan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang dihurai pula oleh dalam kitab-kitab para ulama yang muktabar. Itu satu. Yang kedua, hati dia tumpul dengan dunia. Kalau bertembung kerja dunia, kerja akhirat, dia akan lebihkan kerja apa? Kerja dia dengan Allah Ta'ala. Itu tanda dia apa tu? Hati dia bersifat dengan az-zuhdu. Dan tak ada dalam batin hati dia melainkan membesarkan Allah. Dua. Ada yang kita bincang, yang ketiga ni. Wa bassarahu uyubah. Allah cempakkan dalam hati dia dengan bantuan Allah, bahawa dia sentiasa memandang keaiban diri dia. Dia tak pandang diri dia baik. Dia pandang dia kurang saja. Walaupun nak ukur dengan orang lain, dia paling hebat. Dia tak mengaku. Ya. Tengok ulama-ulama dulu dia mengarang kitab sampai apa dan 2-30 kulit. Ujung kitab dia berkata, aku bukanlah ahli dalam bidang ni. Kalau ada silap, tolonglah betulkan. Suatu hebat dia tu berkarang. Dia kata aku bukan ahli. Kita yang tak pandai mengarang pula macam ahli rupa. Saya ni macam ahli rupa. Wah, itu memang dah babas hebat ni. Ya, ni penyakit apa ni? Penyakit mujbin, perasan. Ya, ni bahaya ni. Orang yang mendapat penyakit ni, kalau dia tak buang, dia takkan dapat bantuan Tuhan. Babas itulah dia jawab ni. Dia perasan tanpa dia mati dia jawab ni. Ya, sebab dalam perang Hunain penyakit ni kena. Dan Allah abadikan dalam Quran penyakit ni. Ya, iz'ajabakum. Ketiga makna rasa takjub kamu. Kasratukum boleh banyak. Dalam peperangan lain, umat Islam angka sikit, musuh banyak. Dalam perang Hunain berkali ganda umat Islam banyak. Terbalik. Jadi terlintas hati, ini sekali round ini habis ni.
Dia kata sekali round makna apa? Dia nampak dia kuat, dia lupa pertolongan bantuan Allah. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ada lagi tu, menerima didikan piau daripada Nabi. Ya, menerima maknanya apa? Kalam-kalam yang betul-betul wari daripada Rasulullah SAW. Kalam-kalam sekarang banyak opti kaedah, ada yang taif lah, ada sahih macam-macam. Zaman Rasulullah tak ada hadis sahih tak sahih, semua sahih. Sebab semua dari mulut baginda SAW sendiri. Tu. Setara tu bila ada di kalangan sahabat terlintas begitu je, habis tuan kegau, tuan. Tu bahaya. Sebab tu kita kena berhati-hati. Ya, dalam beribadat ni ada dua kategori. Ada yang beribadat buat kerja Islam tapi tak matang. Ada yang buat dia matang. Jadi orang yang matang, orang yang matang ni dia memandang kurnia Tuhan, bersyukur kepada Allah, meraih bantuan Tuhan setiap saat, dengan memandang dia sentiasa dalam kekurangan. Jangan pandang diri kita lebih, jahanam kita nanti mana. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maknanya dah mati lagi banyak kerja ni. Ya. Golongan-golongan orang kafir kata apa? Dah mati habis cerita. Dia tak tahu dah mati lagi banyak cerita. Dah mati lagi banyak perkara yang nak diselesaikan besok. Lagi banyak pertanggungan jawab kita di sana. Tengok ayat ni. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembali kamu. Dia nak kembali, dia kembali. Dia nak mati, dia mati. Dia tak nak mati, dia mati. Dia ingat mati bersiap, dia mati. Dia buat lupa mati, dia mati juga, kan. Orang kafir ni kalau sebut mati dia marah, kan. Dia macam tak ada yang sebut tu mati suwi. Wah suwi. Malaikat maut sentak pun tertongging mampus sungguh itu. Tak ada suwi-suwi. Ya, mati semakin hampir. Sebab kaedah kita apa? Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang akan datang dia makin hampir lah. Kita nak menikahkan anak kita 2 minggu, makin jauh ke makin dekat lah. Tinggal seminggu lagi, tinggal 2 hari lagi. Begitulah kita telah ditunangkan dengan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa dia akan merasai peristiwa bercerai roh dari jasad dia. Ya. Kemudian fayunabbi'ukum. Ya, Allah Ta'ala akan mendedahkan, memberitahu bagaimana nab'a yunabbi'u. Fayunabbi'ukum, memberitahukan kamu bima kuntum ta'malun, dengan barang yang kamu adalah kamu beramal mengerjakan dia. Apa saja kita kerja buat tadi ni, tindakan kita, perancangan kita, ya, gerak laku kita, semua dicatat oleh malaikat, akan dikira dan dibalas dengan seadil oleh Allah Ta'ala. Betul, Rasulullah suruh kita apa saja nak buat, fatadabbar akibatah, naklah kamu perhati apa kesan di sana. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Ya, kalau baik teruskan, kalau tidak berhenti. Persoalan dia macam mana kita boleh baik kita boleh buat, tahu tak baik kita boleh berhenti. Pertama kena tahu dulu. Kalau dia tak tahu mana baik mana buruk, dia takkan dapat menyelamatkan diri dia dari dua perkara. Dia akan gagal melaksanakan benda baik dan meninggalkan buruk sekiranya dia sendiri tak tahu benda baik dan buruk, kan? Ingat dulu program dulu kita kempen untuk aurat kawasan kota, kenapa? Yang kita buat poster, buat apa, buat handbill kita hantar. Ada di kalangan mereka yang perempuan ni kan, yang tak dapat pendedahan. Oh, saya tak tahu benda ni, ingatkan boleh. Bagaimana dia sehingga saya tak tahu? Kalau saya tak tahu, kita dengar bersedih, kan? Sebab pendedahan tak sampai. Jadi yang melanggar perintah Tuhan ni ada dua. Satu sebab dia tak tahu, ini kita kesian. Yang ni kita kena sampaikan mesej itu. Yang satu lagi dah tahu tapi bebal. Dia buat himul kepada dia. Itu memang layak dijunamkan dalam neraka pun. Yang ni ke akhirat jualah tempat kembali kamu untuk menemui Tuhan kamu, ialah Tuhan yang melihat segala apa yang kamu kerjakan di dunia, sama ada dikerjakan berterang-terangan, mau secara sembunyi atau dirahsiakan. Semua terang. Kerana tiada satu pun yang tersembunyi di sisi Ta'ala di bumi maupun di langit. Semuanya diketahui. Bahkan sebelum ada kita dah tahu. Siapa jadikan kita? Ya, segala program kita, kejadian kita ni pun dah tahu. Sebelum ada kita, tuan dah tahu. Kita nak buat rumah berapa tingkat, setingkat, 2 tingkat, berapa buka, berapa panjang, apa bentuk dalam, corak bentuk dia tadi, semua dah tahu. Belum ada dah dalam kepala kita. Itu kita yang jahil. Ini Allah Ta'ala dalam berurusan dengan hamba semua dah ada.
Mana semua tuan dah tahu awal lagi dah mana. Jadi maksud ni setengah daripada mendidik supaya amalan kita ikhlas, ini di antara ini. Wa kafa billahi alima. Kita buat amal cukup, Tuhan dah tahu. Tuhan dah lihat apa yang kita sibuk nak suruh orang lihat, apa kita sibuk suruh orang nak tahu, kan? Bahkan kalau tahu-tahu orang kan tak pandai-pandai, kita terbalik balik. Dia mari penyakit tentu pasal rasa hebat, rasa itu macam-macam rasa-rasa yang merosakkan diri mereka sendiri, yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian di akhirat tu jualan nanti akan diberitahukan apa yang telah kamu kerjakan. Manusia kalau buat kerja agama, dia tak memada dengan Allah Ta'ala, tu jadi. Ya? Yang seorang tu nama ucap sekarang. Mujahid, apa nama. Dulu dia ceramah kita, kata Emas, ingat lagi ceramah kata Emas. Dekat rumah Bayi Tanggani. Sebelum dia ceramah, saya ceramah dulu. Dia kuit anak Syekh. Hantar up anak sikit. Suruh up. Kalau nak 7 up, ada kedai orang tu. Sebab dengan ilmu saya tak memada. Ya, mesti maknanya hubungan kuat rohani dia dengan Allah Ta'ala. Jika tak ada hubungan dengan Tuhan, lama-lama ayat Tuhan dimain-main. Dia jadikan agama tu alat kepentingan dia. Ya, orang bila tanam kasih kuat dengan Ta'ala, kerinduan yang kuat dengan Tuhan, kasih yang kuat, mesra cinta dengan Tuhan kuat, maka dia takkan gadaikan agama Allah. Ya, kalau dia dengan Tuhan berhubungan dengan ilmu, ada hubungan lain kan. Tak lazim daripada orang banyak ilmu, hubungan dengan Tuhan rapat, tak lazim. Ya, benda yang tak lazim, tak ada mulazamah tu. Banyak tu lahirnya ulama-ulama usuk. Tak lahir ulama usuk. Semua alim, bila alim confirm selamat, tak ada. Ya, an-nas khalikun illa alim, wal alimun khalikun illa wal amilun khalikun illa mukhlis. Orang manusia ni semuanya rosak, melainkan orang yang berilmu yang alim. Orang alim pun rosak, melainkan yang beramal. Yang beramal pun rosak, melainkan yang ikhlas. 3 benda tu kena, ya, nak istighdarkan ikhlas tu, sebut senang, kan? Kalau dia tak betul-betul makrifat dengan Tuhan, tak ikhlas, macam mana tuan? Hati tak betul tambat dengan Tuhan, ditambah benda lain. Baca kitab ramai yang boleh baca. Ceramah ramai bukan bayar. No ceramah. Hafal 3 ayat, hafal 3 hadis, hafal 3 isu semasa. 3 jam boleh tarik, bukan bayar. No. Kan? Bukan bayar no ceramah apa dia banyak. Nak membetulkan kedudukan kita dengan Tuhan ni benda susah. Sebab pengacau dia banyak, nafsu lagi, syaitan lagi, dunia lagi, keadaan. Ya, kadang-kadang dia dah nampak tapi keadaan sekeliling, kawan itulah inilah ini, dia nak raikan orang, akhir dia babas. Kan dia tak tahu sebab dia ada ilmu, tapi kalau kena terperangkap, jiwa tak kuat, nak raikan kawan, sebab kawan dia terbalik. Banyak berlaku tu, kan? Sebab tu yang penting apa? Bantuan daripada Allah Ta'ala. Tanpa bantuan Tuhan takkan siapa selamat. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala 3 perkara. Pertama apa? Al-hidayah. Yang kedua apa? Al-inayah. Yang ketiga ialah ar-riayah. 3 benda ni kita dapat, insya-Allah kita selamat. Ya. Sebut manusia tadi apa dia? Mahfuzun anil kufri bil hidayah. Manusia tadi dipelihara, dibantu Tuhan dengan ada hidayah. Dia terpelihara daripada kufur dan syirik. Mahfuzun anil kufri wa syirki bil hidayah. Yang ada hidayat dari Allah, dia terlepas daripada syirik dan kufur. 1. Naik atas sikit raung kedua, mahfuzun anil kabair wa sagair. Dia dipelihara daripada dosa besar dan kecil dengan apa? Bila inayah, dengan pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Tadi hidayat, ini Tuhan pelihara dia. Dan yang ketiga lagi tinggi lagi, nyelas, iaitu mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Tuan jaga dia, Tuhan bantu dia tadi apa? Dengan riayah, perhatian dan pengawasan yang besar daripada Tuhan, limpahan daripada Allah Ta'ala, riayah dia, bantuan dia, kita terpelihara daripada pemikiran yang tak elok, khawatir-khawatir, lalai, semua benda-benda yang tak pun dia buat. Yang dibuang benda-benda lara tak ada dalam hidup dia. Itu dapat riayah tu. Ya, ada kadang-kadang dia sampai kedua je. Hidayat dia dapat, inayah dapat, riayah dia banyak lara. Sebab tak ada riayah, dia akan terperangkap dengan benda-benda yang melarakan dia. Walaupun ada benda tu sampai peringkat yang mengharamkan, dia makin terjauh. 3 benda ni kalau dibukakan oleh Ta'ala sebagai bantuan dia, maka insya-Allah dia selamat. Bangunlah malam-malam menangis dengan Tuhan, minta. Pertama apa? Hidayah. Yang kedua inayah, dan ketiga riayah. 3 benda ni dapat, insya-Allah selamatlah dia. Semua tu ada sebut, ya, dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke akhirat, negeri akhirat jualah nanti akan diberitahukan apa yang telah kamu kerjakan semasa dunia. Menyawuk dia apa semua terang.
dengan memberikan balasan yang setimpal. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah kamu, jangan sampai membawa hasil amalan yang tidak diredai oleh Allah. Akibatnya kamu akan menjadi sengsara. Ya, tuan. Dan akhirnya, innahu alimum bidzatis sudur. Ini ayat mendidik kita supaya hati kita tadi, sadar kita tadi itu baik. Sadrun, sudur jamaah dia. Sesungguhnya dia lah telah mengetahui akan isi dada yang disembunyikan dalam hati. Hati lapisan kedua ni. Sadar, sudur ni jamaah. Sadrun, sudur jamaah dia. Apa dia lapisan hati pertama? Maknanya kalau iman tu Rasulullah bawa cerita, dia masuk tembus saja lapisan sadar ni, dia beriman. Kalau tap ditendang balik tu ayat kata sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je Muhammad, kau baca kan kau apa menendang balik. Itu maknanya cahaya iman tu tak tembus lapisan sadar, pum ditendang balik. Kalau macam kita ni dah tembus tak nak masuk. Kalau tidak tak boleh semayang ni, tak beriman dia. Dia naik peringkat kedua pula qalbun, itu lagi atas tinggi. Ya, peringkat atas qalbun, kemudian naik pada peringkat sir, ya, syarab, lub, sampai peringkat sir paling tinggi. Itu di antara disebut dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian Allah Taala wa iza massal insanu ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Di sini Rasulullah SAW memotivasikan kita untuk berakhlak baik dengan apa? Zikrul akhirat, ingatkan mati. Sebab pesanan Mursyidul Am dulu, arwah dia Tengku Aziz, apa bentuk perjumpaan kita, kuliah ke, usrah ke, ceramah ke apa, jangan lupa ingat zikrul maut, ingatkan akhirat kena sebut. Jangan tak sebut. Kalau tidak ceramah kau jadi tawau gitu. Domain itu semasa momen itu berkasap lawan, kau tak tahu matlamat, akhir kau nak balik mana. Misi sebut akhirat. Sebab kita akan ke sana. Kalau tidak kosong ni dan dia rasa sedap dan matlamat kita bukan dunia. Ya, kita akan balik. Kita buat kerja atas dunia punya, semua nak balik sana. Sana pastikan jaga. Jadi Allah Ta'ala sendiri motivasi kat sini melalui daripada hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal akhir, siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Apa dia? Dia perlu bercakap yang baik, itu dia. Ataupun dia diam. Ya. Maknanya risiko di percakapan kita ni baik tak baik, dia akan ada kesan di akhirat. Kalau cakap tak baik, akhirat. Mulut dia mentakzibkan, mendustakan ayat Tuhan. Tempat mana dia? Dia benam dalam neraka besok. Itu surah yang kita baca tiap-tiap pagi Jumaat kan. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Siapa yang mentakzib? Lisan, mulut. Ya Rasulullah beritahu, mana ada kata. Akhirat ini mana ada hidup mati. Dah mati habis cerita. Mulut jahat itu maknanya bertentang dengan mana memberikan satu ucapan-ucapan jahat terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ya. Ulama aradu an yakhruju minha, tiap kali mereka nak keluar daripada neraka, tiap tahan neraka yang sangat panas dan azab macam-macam dalam. U'idu fiha, mereka kalau bahasa kita diterkajang balik, dihumban balik ke neraka. Lalu wakila lahu, dikata ditempelakkan, zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukazibun. Rasakan azab ni yang mana kamu di dunia dulu kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Dusta dengan apa? Al-lisan. Ya, sana dia terlalak, sana dia terjerit. Yang dia mengatakan dah mati mana ada habis cerita, dia kata dah mati habis cerita, mana ada hidup lagi. Tu maknanya muka-muka orang-orang kufur di zaman Rasulullah SAW. Dia mendustakan. Dengan apa dia dustakan? Mulut. Oleh kerana itu, siapa beriman dengan Allah dan akhirat, mulut dia kena jaga. Nabi kata apa sini? Fal yakul khairah. Dia bercakap benda baik je. Pastikan kita bercakap, malaikat kanan tulis. Kalau tak ada modal, dia semut baik diam. Kita diam tu ikut arahan Rasulullah SAW, dapat pahala.
Kan duduk je dapat pahala. Sebab apa? Niat ikut arahan Rasulullah SAW. Dia ada juga kerja duduk dapat jaga. Tahu? Satu kerja duduk dapat gaji lagi andal. Kan? Jaga dengan pegawai lagi, jaga lagi andal. Dia tak ada kerja apa, dia duduk gaji dapat kan. Orang ramai kerja jaga. Orang lain nak pikul barang, nak bawa dia duduk. Dia tiap bulan goyang kaki dapat gaji. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mana Rasulullah motivasikan kita dengan zikrul akhirah. Makna orang yang lupa akhirat dia akan jadi sesat. Syamir wala tazar zakiran maut tifani siyanuhu dhalal mubin. Sing tangan baju kamu, ini kinayah daripada kena sungguh-sungguh. Ya, untuk buat kerja Islam ni, kemudian pemangkin dia apa? Jangan tinggalkan akhirat. Ya, tifani siyanuhu dhalal mubin, lupakan mati sesat yang cukup terang. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan di akhirat, dia perlu memuliakan jiran. Mana dalam amalan untuk memuliakan kita menjiran, Nabi kaitkan dengan zikrul akhirat. Bagaimana kamu tak buat jiran punya hak tak tunaikan, kamu khianati dia, kamu buat bergaduh dengan dia, tak buat baik, benda ni ada hukum dalam Islam. Mana tak besok akhirat kau tak lepas. Ya, semua ada Nabi kaitkan dengan, kalau mu betul beriman Allah dan ada balasan akhirat, kamu kena buat baik dengan jiran kamu. Itu segi akhlak semua lengkap dalam Islam dia ajar gitu. Dan siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia perlu memuliakan tetamu. Ya, kita duyuf, dia datang tu kita muliakan, tu maknanya setengah daripada makna keimanan kita pada akhirat. Sebab benda ni bila kita buat ada balasan ganjaran besar dalam Islam maknanya. Ya, bila balas besok akhirat besar. Ini cara maknanya Rasulullah SAW memotivasikan kita dengan zikrul akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hidup manusia menurut Islam bukan sekadar umurnya di dunia ini ataupun umur makna umat di dunia ini bukanlah mati dengan menamatkan riwayat hidup, tetapi adalah sebahagian daripada hidup itu sendiri. Ya, bukan maknanya seperti pendapat orang yang lalai mengenai hidup di akhirat, yang berasa dia akan hidup selama-lamanya ataupun hidupnya berakhir dengan mati. Pertama, dia perasan macam tak mati, satu hal. Yang kedua pula sesat juga, dia perasan mati habis kira. Ada maksudnya. Sebab tu Rasulullah bangkitkan cerita ni supaya kita sentiasa memotivasikan kehidupan kita dengan kehidupan sana. Dalam hikam Ibnu Atta dia kata, tiap-tiap kali kamu nak keluar rumah, kamu kena timbang dengan mizanul maut, neraca kematian. Kita nak keluar rumah, pintu rumah kan, nak pergi tempat yang kita nak tuju, program yang kita nak buat, kerja yang kita nak uruskan, kita takdirkan mati datang ketika buat kerja tu. Sedap tidak? Kita pergi mana tempat baik, solat jemaah, kalau mati alhamdulillah, pergi kelas ilmu alhamdulillah, pergi ceramah alhamdulillah, kerja untuk nafkah yang wajib alhamdulillah dan sebagainya. Ya, tapi kalau benda maksiat kita ini kalau maut sampai berat ni, kan, bertempat maksiat, mana stop. Jadi penimbang neraca dia ialah ingatkan kematian. Ingatkan kematian dengan sungguh, insya-Allah dia boleh menjadi sebab memotivasikan kerohanian dan jiwa dia. Kemudian dihidupkan kembali. Mana tadi? Dan satu lagi sebaliknya, Islam menegaskan manusia perlu mengenal dirinya sendiri, yang membawa kepada mengenal Tuhan dia. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, apa diri dia? Daripada tak ada kepada ada. Siapa ada kan? Dah ada pula ni, siapa urus? Ya, kemudian nak balik menghadap siapa? Menghadap dia. Dia kenal. Kenal diri pula sifat awsaf kita dengan sifat fakir, lemah, hina, semua tu sifat makhluk. Maka kita kenal lah ada zat yang dipanggil bersifat dengan kamalat, kesempurnaan, itu Allah SWT. Itu ringkasan dia. Oleh itu hidup di dunia ini hanyalah permulaan riwayat hidup, permulaan baru. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfurun, macam mana mereka diberi kufur? Allah Ta'ala kata, ya, wa kuntum amwat, sedangkan mereka dulu mati kan, tak ada. Kan? Tuhan keluarkan daripada tak ada contoh pulau. Fa ahyakum, Allah Ta'ala hidupkan balik. Summa yumitukum, kemudian matikan balik kamu. Summa yuhyikum, bangkitkan balik. Kemudian summa ilaihi turja'un, kepada dia kamu akan dikembalikan. Dia kata dah mati, macam mana nak hidup balik? Dia tak tahu yang dulu asal dia tak ada. Ya. Sedangkan dah ada contoh. Kalau kita dah ada contoh, lebih buat. Bagi Tuhan tak ada contoh serupa bagi dia. Dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu maknanya
ada di kalangan golongan-golongan manusia yang sedemikian. Macam mana boleh kufur sedangkan mereka dulu mati? Maknanya mengingatkan satu sifat kita, iaitu asal tak ada. Ini membawa kepada pengenalan kepada Allah, bahawa kita sedar kita dulu tak ada, diadakan oleh Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat yang besar. Itu nikmatul ijad, kemudian nikmatul imdad, ya, bantuan-bantuan tidak putus senapas demi senapas. Walau bagaimanapun yang terbesar daripada nikmat ialah al-iman wal Islam. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Nikmat Islam nikmat paling besar. Cukuplah bagi kita dua nikmat ni. Takdirnya Tuhan bagi kita iman dan Islam, lain tak ada. Apa-apa kedana, tak apa. Ya, miskin melarat, tak apa. Jadi benda ni kita bawa balik, dapat kita makna jejak lesen besar untuk ke syurga. Tapi kalau atas dunia benda ni tak ada, dia kaya macam mana sekalipun, hebat macam mana pandangan dunia, tiba iman dia tak ada, Islam tak ada, dia kufur dengan Ta'ala, mana pergi Qarun, mana pergi Fir'aun, mana pergi Namrud, semua dari humban dalam neraka. Ya, itu maknanya. Lepas kita jaga berdua mutiara besar, iman dan Islam ni sangat-sangat maknanya besar kurnia Allah Ta'ala yang wajib sentiasa kita bersyukur kepada-Nya. Kemudian kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahu alaihi wasallam. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Allahumma taghfir